السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بي صدري استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, merafakkan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita malam ini sambung kitab Misbahul Munir. Macam biasa, tuan rumah tak ada, kita jadi tuan rumah. Macam biasa, kita habiskan insyaAllah tak tahulah sebab habis kitab Al-Iradah, Iradah perbahasan bab Iradah, buku surat 54 Rumi, Jawi 23. Audio kurang jelas. Tak masuk. Buka, tak nak. Benda dia simpan dalam poket dia. Macam mana nak bunyi? Jang betul. Serah. Belum kahwin lagi tu. Kau dah kahwin nak ingat apa kan tahu. Sebab ada orang tegur. Masa yang ada, alhamdulillah, kita manfaatkan dengan baca kitab Misbahul Munir, perbahasan iradah, perbahasan tentang ketuhanan, seafdal ilmu, paling afdal, ilmu yang paling afdal adalah ataupun induk ilmu ni lah, ilmu tauhid. Setelah kita selesai bab qudrah, kita masuk bab iradah. Sebenarnya qudrah, iradah, ilmu, dia memang ada tiga serangkai. Dia memang ada serangkai gitu. Bila bincang tentang qudrah, dia memang kena bincang iradah sekali sebenarnya. Bila bincang iradah, kena bincang qudrah sekali. Bila bincang qudrah, kena bincang ilmu sekali. Bila bincang ilmu, kena bincang iradah sekali. Faham? Dia tiga tu. Dia memang tiga serangkai. Kalau kita katakan qudrah, Allah mencipta. Bila mencipta, mestilah perlu tentukan apa yang nak cipta. Mestilah ada nak tu untuk cipta. Bila nak sebut cipta apa? Mestilah ada ketentuan tu, mana iradah. Bila cipta pula, mestilah nak cipta tu mestilah dengan berilmu. Kalau tidak, tak ada ilmu macam nak cipta. Maka bila sebut tentang qudrah, dia tak boleh lari pada iradah dengan ilmu. Bila sebut ilmu, dia tak boleh lari daripada iradah dan qudrah. Dia gitu, dia sekali harum. Jadi sebenarnya bab huraian iradah ni kita dah bahas dah maksud qudrah. Kita masuk sekali. Dia sama, perbahasan yang sama. Cuma iradah, qudrah, taksir, memberi bekas. Kalau iradah, takhsis,
Mengkhususkan. Bila tentu, takhsis lah. Tentukan kan. Tu je yang beza. Yang lain semua sama je. Sebab dia perbahasan yang sama. Baik, kita tengok. Huraian sifat yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Iradah artinya pekehendak. Di depan tu untuk memberitahu tu sifat ma'ani. Sifat salbiah tak ada kat depan. Tu nak kata sifat tu sifat ma'ani. Bangsa jenis ada. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Wajib pada syarak pula. Kita dah bahas sebelum ni. Allah. Bila sebut wajib pada syarak, bila kata wajib pada syarak, mana wajib syarak? Wajib syarak adalah buat dapat pahala, tak buat berdosa. Jadi wajib pada syarak mesti kena buat, iaitu suruhan Allah. Allah yang suruh melalui Quran dan hadis. Dan kalau tak buat tu berdosa, wajib untuk buat. Jadi wajib pada syarak, wajib atas setiap orang. Pula dengan maksud juga atas tiap-tiap mukallaf, atas tiap-tiap orang akil balik, sempurna panca indera sampai seru, 4 tu. Mengetahui, kena tahu. Wajib syarak untuk tahu. Okey? Maknanya kalau tak tahu berdosa. Itu satu. Tak tahu berdosa. Tahu dapat pahala. Serta mengaku. Yang ni serta mengaku. Di dalam hatinya. Mengaku, kalau mengaku tu pegang pengaku. Yang tadi tahu aja. Ada orang tahu tapi tak mengaku kan? Ini tak tahu. Tahu tu tahu dapat pahala, tak tahu berdosa. Mengaku, pegang. Jazam dekat hati, pegang dapat pahala, tak pegang bukan berdosa. Ialah berdosa juga, kufur. Bukan berdosa, kufur. Ialah tak pegang. Tak pegang. Mengaku dapat pahala, okey. Tak mengaku, kufur. Bukan, kalau tak mengaku berdosa. Tak mengaku apa? Dalam hatinya. Apa dia? Dengan tentu ada di Allah satu sifat iradah. Artinya berkehendak. Yang itu. Jadi setiap orang wajib syarak untuk tahu, kalau tak tahu berdosa, kalau tahu dapat pahala, serta mengaku, kalau mengaku dalam hati, mengaku, pegang sungguh, i'tiqad sungguh dalam hati, kalau pegang, kalau i'tiqad, kalau mengaku, dapat pahala. Kalau tak mengaku, kufurlah ia. Apa dia ni? Allah itu ada sifat iradah. Ada sifat iradah. Dia tak sebut pada, dia sebut di. Di Allah ada iradah. Gitu. Di. Kalau sebut pada tu dia macam tak kena sangat lah. Tapi boleh juga pada Allah. Tapi sebut di. Di Allah ada iradah. Ada satu sifat yang dinamakan iradah. Artinya berkehendak, menentukan. Bila dia sebut ada, tentu ada. Bila sebut ada, adalah ada pada Allah. Firman Allah Ta'ala, dia ambil dalil naqli dulu. Allah. Untuk sah iman kita, hendaklah kita berpegang dekat akidah kita bahawasanya Allah ada iradah, Allah ada kehendak. Orang sekarang cakap Allah itu jenis yang nak dan tentu, dia tentukan nak. Allah itu ada satu sifat yang kita panggil pekehendak, boleh panggil nak, boleh panggil tentu. Yang paling tepat tentu sebenarnya. Tapi nak dan tentu. Firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama, sesungguhnya, amruhu, setiap pekerjaan atau pekerjaan Allah Ta'ala, idza arada, apabila arada, itulah iradah. Idza apabila, arada, nak.
menghendaki syai'an, sesuatu, ayyaqula, bahawa berkata ia. Berkata ni bukan bercakap. Ayyaqula lahu, berkata baginya, kun, jadilah engkau, fayakun, maka jadilah. Surah Yasin ayat 82. Bukannya apabila Allah nak jadikan sesuatu, Allah pun berkata kun. Kalau kita berapa banyak yang ada dalam dunia ni daripada dulu sampai sekarang, berkun-kun lah. Bukan maksud tu. Habis maksudnya apa ni? Maksudnya kalau Allah nak buat, boleh je. Kalau nak jadikan, jadi. Tak payah nak buat musyarat. tak payah, jadi je. Kun fayakun, jadi. Allah nak jadikan, jadi. Tak payah pakai alat, tak payah. Nak buat pokok, tu pun jadi pokok. Tak payah nak panggil benih, tak payah. Jadi terus. Kun fayakun, itu maksud kun fayakun. Mudah sangat bagi Allah. Kalau Allah nak buat, terus jadi. Tanpa alat, tanpa susah payah, tanpa. Itu maksud kun fayakun. Tapi bahasanya ayyaqula, dan berkata. Bukan Allah berkata. Berkata-kata. Macam kun, jadilah. Bila Allah kata, jadilah, maka jadi. Bukan. Jangan faham gitu. Jadi yang nak fokusnya bukan dekat kun fayakun tu. Sebab kun fayakun tu ramai orang salah faham. Dia kata Allah sebut kun, nak jadikan. Kan? Yang kita nak fokus bukan kat kun fayakun. Cuma situ banyak orang salah faham, kita sentuhlah sikit. Yang kita naknya dekat arada. Idza, bila Allah arada. Mana Allah ada iradah? Allah sendiri bagi tahu dia ada iradah. Iradah tu menentukan atau berkehendak. Nak. Dan iradah itu ialah satu sifat yang ada di. Ada ia di. Ada ia. Ia tu kembali kepada apa? Ada ia. Domain tu, ia tu kembali kepada apa? Ada ia. Ia tu ialah kembali kepada apa? Iradat. Iradat ke Allah? Iradat. Ada ia di zat Allah. Di diri Allah. Orang sekarang tak bercakap macam tu lah. Orang sekarang cakap Allah terus. Dia tak boleh sebut zat, tak boleh sebut diri, jadi pening kepala. Buang je lah. Orang sekarang cakap itu. Ada di Allah. Nak sebut ada pada pun boleh, tapi dia akan datang waham dalam kepala. Macam melekat ke macam mana kan, dia jadi tak mari. Kalau ada di, dia tak mari apa-apa dalam kepala. Ada pada Allah. Dia boleh lagi. Cuma kalau ada di, dia kosong je. Okey je. Ada di Allah. Bila kita sebut ada di Allah, bermakna adalah. Jadi kita faham sifat makni dah bincang dah berkaitan dengan qudrah. Sifat makni yang pertama, iaitu sifat ni ada. Bila ada pada Allah, sebenarnya yang ada pada Allah, yang wajib fardhu ain kita tahu, tujuh ni je, sifat makni je. Yang lain sifat Allah juga, tapi dia bukan bangsa ada. Kan kita dah ulang banyak kali dah kan. Macam sifat salbiah tu. Sifat wujud, khilaf ulama. Dia di antara ada dengan tak ada, ataupun tak ada. Ada ulama kata wujud tu, sifat nafsiyah tu, di antara ada dengan tak ada. Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Sifat salbiah memang tak ada. Bukan Allah tidak bersifat dengan sifat salbiah, bukan. Sifat salbiah kan sifat Allah. Tapi jenis tiada. Dia bukan jenis wujudi. Dia kan jenis wujud. Yang kita duk bahas banyak kali lah, pusing lah, pecah lah, kipas lah. Kan? Panjang lah, pendek lah, pening lah. Okay? Jadi samalah juga macam perbahasan qudrah, iaitu iradah juga jenis ada. Dia tak macam kidam, baqa, mukhalafah. Itu sifat yang jenis tiada. Salbiah. Dia jenis faham saja, faham. Tapi bukan bangsa ada. Yang ada adalah sifat ma'ni, iaitu yang kedua adalah iradah. Kaedah dia senang aja. Kullu mawjudin yusihhu an yura. Setiap yang ada, mawjud, sah untuk dilihat. Boleh dilihat. Jadi, kita tahu kita boleh melihat Allah.
di syurga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Siapa yang ada kemampuan sikit lah kan. Tak lama lagi ada satu apa dia, debat ke apa macam tu kot. Dibuat oleh 2-3 orang. Boleh cari, kita lupa dah siapa dia punya tu. Memang sangat baik. Ru'yatullah. Perbahasan dia ru'yatullah. Melihat Allah. Perbahasan ahli sunnah wal jamaah sama-sama, cuma ada sedikit perbezaan. Biasalah. Tak syok boleh tengok komen tu, tak syok bantai-bantai, relax lah, ilmiah kan. 4 orang ada, 3 orang. Boleh cari lah. Tu memang sekarang ni kalau tahu memang viral lah sekarang ni. Tengah tunggu bila Habib seorang kan. Boleh dengar ru'yatullah, iaitu melihat Allah nanti di syurga. Allah boleh lihat ke? Dari sudut hukum akal, dari sudut harus tak melihat Allah. Dia senang je, kaedah dia, setiap yang ada sah untuk dilihat. Allah dia ada, boleh lihat. Sah, bukan boleh, sah. Maksudnya boleh kalau nak lihat, masuk akal. Sah untuk dilihat. Okey, sifat makni ada, sifat iradah ada. Boleh tengok? Boleh. Boleh lihat? Boleh. Sebab ada. Sifat baqa', kekal. Allah kekal kan? Bukan sifat makni. Ada tak? Tak ada. Boleh lihat? Tak boleh lah. Kalau tak boleh lihat, mana Allah tak ada lah. Mana Allah tak ada lah sifat baqa'. Allah bersifat baqa'. Tapi baqa' tu, dia bukannya satu sifat yang jenis ada. Dia jenis faham. Yang tak ada kesudahan, tak musnah-musnah, namanya kekal. Baqa'. Tak musnah-musnah, namanya baqa'. Faham aja. Tapi mana tak musnah tu? Mana boleh tunjuk? Sebab dia bukan jenis ada. Kan? Ingat lagi kan perbahasan tu kan? Ingat lagi. Dia bukan jenis ada. Pusing laju sikit. Kipas tu buka laju sikit. Panah ni, pusing laju sikit. Mana ada pusing? Pusing tu mana ada? Yang ada kipas. Pusing tu tiada. Pusing mana ada? Lepas pusing sejuk. Dah pusing laju sejuk. Sejuk ada? Dia kena ulang, rasa beribu kali je kot. Dia jam kot. Bila sampai time dia jam. Praktikal jam. Teori okey. Lepas pasang laju, pasang 5, 6, sejuk lah. Okey, pusing ada? Tak ada. Sejuk? Sejuk? Tak. Salah. Senang aja. Yang boleh dicerap dengan panca indera ada. Batuk dah ni. Dah cerap dengan panca indera ada lah. Masin dah boleh cerap dengan panca indera, ada lah, dia tu ada. Memang kita tak nampak, bagi kita ianya tiada. Panas boleh cerap dengan panca indera. Pusing tak boleh cerap panca indera. Mana boleh cerap? Boleh rasa pusing. Pak, dia memang, dia kalau ular-ular dia kadang-kadang dia akan lari. Betul. Lah, aduh, silap. Dia akan jadi gitu, tu biasa lah. Pendek panjang boleh cerap dengan panca indera? Mana boleh? Memanglah boleh tengok pendek panjang, tapi pendek panjang tu perbandingan, ada pendek baru ada panjang. Jadi pendek panjang tu tak ada. Bila tak ada, tak boleh cerap dengan panca indera. Pendek dan panjang itu tidak boleh. Tak berbeza dengan sejuk. Sejuk kan boleh. Rasa kat kulit. Dari pejabat dia panggil. Pejabat. Bukan pejabat office. Pejabat. Yang jabat tangan tu. Deria kat kulit. Bila boleh kena, dia ada lah. Tu senang je. Dia boleh cerap dengan 5 panca indera. Mana dia ada? Okey. Kita dengar lagu. Dengar lagu. Lagu tu, muzik apa? Apa dia panggil? Gelombang muzik Ada tak? Ada. Sebab boleh. Dengan telinga boleh cerap. Tapi lagu tu sedap. Sedap ada? Tak ada. Nampak? Dia ni. Sedap mana ada? Makan nasi. Oh sedap. Makan lauk sedap. Pun tak ada juga. Boleh cerap. Yang cerap tu masin, masam. Tu adalah masin, masam. Kena faham sungguh buat tu. Jadi macam tu juga. Mana tadi? Sifat yang jenis ada. Iradah ni jenis ada. Maka boleh tengok iradah. Macam mana nak tengok iradah? Kehendak ada.
Cuma bagi kita kalau sebut aku nak, kita tentukan. Kita tentukan. Ada tak? Apa dia panggil tu? Kita kata macam tak ada. Ada apa kan kita cuma tentukan aja. Sebenarnya dia jenis ada. Ada. Jenis wujudi. Sifat mani dah nama sifat mani. ada di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Sedia kala. Tidak ada permulaan. Jadi ada tu sedia kala. Sebagaimana adanya Allah tidak ada permulaan, qidam, begitu jugalah iradah ni ada di Allah tu pun juga sedia kala juga. Dia bukan ada Allah dulu, lepas tu baru panggil iradah. Tidak. Ada sekali. Ada sekali. Macam mana nak sah kat ni? Sah ke senang. Jadi iradah tu ada sedia kala. Sebab penting, kalau tak tulis iradah Allah ada pada sedia kala lagi, takut-takut faham, mula-mula Allah tak ada lah. Allah ada, tapi iradah tak ada lagi. Lama-lama iradah tu baru ada. Mana iradah tu ada permulaan lah. Tak qidam lah, iradah tu tak ada permulaan. Takut faham gitu. Sebab tu tulis sedia kala. Sedia kala ni azali. Dan ada perbezaan qidam dengan azali dalam kitab Aqidatun Najin. Dia dah sebut. Dalam kitab ni tak ada kan? Sedangkan kita bolehlah kita qidam. Boleh juga kan? Tak. Dia tak panggil qidam, dia panggil azali. Tapi sebagai ulama kata qidam azali sama je. Perkara yang sama. Ada pada Allah sedia kala. Yang mana Allah itu bersifat qidam. Ada pada Allah azali lagi. Ada iradah ada pada Allah, ada di Allah sejak azali. Ada di Allah yang qidam. Ada di Allah yang mana Allah itu bersifat qidam sejak azali. Sebenarnya qidam dengan azali itu akhir sekali sama je. Iaitu tak ada permulaan. Tapi ada khilaf lah. Memang ada khilaf kata azali dengan tu lain sikit. Tapi dengan maksud tak ada permulaan juga dua-duanya. Ada sikit lah beza. Dengan dialah, apabila Allah mempunyai sifat iradah, dengan dialah mudah-mudah cakap. Bukan iradah tu yang nak. Bukan iradah tu yang tentu. Allah yang tentu. Tapi dia kata dengan dialah. Dia tu kembali kepada iradah. Seolah-olah Allah ada, iradah tu lain, duk bertepek. Maka yang nak tentu-tentu ni semua iradah yang bertepek tu. Bukan. Itu mudah-mudah cakap. Dengan iradah lah. Tengok yang jadi ni. Kudrah Allah lah. Macam soalan kudrah tu lain, duk bertepek dengan Allah. Kudrah yang buat, bukan Allah. Bukan. Allah yang bersifat kudrah. Allah tu juga. Jadi mudah-mudah cakap, kudrah buat. Mudah-mudah cakap, iradah lah ni. Ni iradah punya kerja ni. Macam lain ni. Bukan Allah. Mudah-mudah cakap. Tapi yang ayat sebenarnya, Allah yang bersifat iradah. Dengan dialah Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan. Dengan dialah Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan. Allah dengan dia, Allah yang bersifat iradah tu, bila Allah bersifat iradah, maka dia barulah nak. Sebab ada iradah. Iradah tu kehendak lah. Baru ada nak. Dan bila nak, dia mesti nak ni. Bila nak ni, mesti tentukan nak yang ni macam ni. Nak macam ni. Dia nak dengan tentu ni, dia sekali. Okey. Aku nak yang ni. Bila nak, macam mana? Macam ni. Tu tentu kan. Jadi tentukan pun boleh, nak pun boleh iradah ni. Gabung dua lagi senang. Menghendaki, nak dan menentukan. Allah yang bersifat iradah. Menghendaki dan menentukan. Jadi kita dapat faham qudrah, takluk dia, kerja dia memberi bekas. Buat. Kan? Allah yang bersifat qudrah buat. Boleh tak? Allah yang bersifat qudrah menentukan kita ni lelaki. Kena tak ayat tu? Allah yang bersifat qudrah, kita boleh perempuan pun boleh jadi, lelaki pun boleh jadi kan. Tapi Allah yang bersifat qudrah buat kita jadi lelaki. Tak boleh lagi. Bila sebut lelaki itu ketentuan jadi lelaki. Allah yang sifat iradah menentukan jadi lelaki. Jadi ayat tu bercampur, macam tak kena. Allah buat, Allah tak buat jadi kita jadi perempuan, Allah buat kita jadi lelaki. Tak kena sebenarnya. Boleh lah, tapi tak apa-apa kena lah. Bila sebut buat, Allah buat kita jadi manusia, bukan jadi batu. Boleh. Oh kena. Ni Allah buat kita jadi lelaki.
Allah tentukan iradah, bukan buat. Tentukan. Dia panggil taksis, mengkhususkan. Kalau habis Allah buat kita manusia, Allah tak buat batu, itu barulah taksir, memberi bekas. Jadikan. Allah mematikan kita. Kadang-kadang kalau gabung dua sifat tu okey lah kan. Kalau satu-satu. Jadi tak adalah salah yang tu, cuma salah cakap aja. Salah cakap. Maka Allah yang bersifat iradah tadilah yang menghendaki dan menentukan. Apa bukti Allah menentukan? Allah ada iradah lah. Allah bersifat iradah. Allah ni menentukan dan menghendaki. Tak payah fikir tau. Kena fikir. Apa bukti? Akal. Allah ini ada sifat iradah dengan maksud Allah menentukan dan Allah menghendaki. Allah nak dan Allah tentu. Apa yang Allah nak tu Allah tentu. Tak payah fikir tau. Kena fikir. Tak payah. Taklah, tak payah fikir. Ni semua ni. Kenapa dia tak payah bulat? Allah tentukan dia tak. Tentu semua ni. Tak payah cerita semua. Kenapa dia pusing kot ni? Tak pusing kot ni. Semua tentu. Tak boleh lari daripada ketentuan Allah. Itu kata, kita ni tak boleh lari daripada ketentuan Allah. Tu dia maksud dia. Bukan cakap aja. Tak boleh lari daripada ketentuan Allah. Takdir. Bolehlah juga takdir tu. Maksud takdir tu ketentuan lah kan. Takdir tentu kan. Kita tak boleh lari daripada takdir Allah. Dia tak boleh pergi, tak nampak sangat. Kita tak boleh lari daripada ketentuan Allah. Kadang-kadang sebut aja, tapi tak boleh pergi. Tak boleh lari. Boleh. Bila kita boleh lari, siapa-siapa, mana-mana makhluk boleh lari daripada ketentuan Allah, maknanya yang jadi itu bukan Allah tentukan. Habislah. Bila ada je, terpisah je mana-mana makhluk yang lain selain pada Allah, habis rosak sifat ketuhanan. Itu bukan Tuhan dah. Tak boleh pisah walaupun sikit. Jadi maknanya apa yang jadi ni semua ketentuan. Iyalah ketentuan Allah. Semua. Itulah perbahasan ketuhanan. Jadi kalau katakanlah ada je rosak sifat Tuhan. Rosak sifat kesempurnaan Tuhan, atau bahasa lain rosak definisi Tuhan. Takrif Tuhan dah rosak. Takrif Tuhan istighna, terkaya, dia tak perlu yang lain. Iftiqar, semua perlukan dia. Okay? Dia tak perlu yang lain, okey dah. Dia semua perlukan dia, gagal. Sebab apa? Ada satu habuk yang bukan Allah tentukan. Satu je habuk. Bukan, habis dah, bukan Tuhan dah. Rosak terus. Itu bukan Tuhan. Jadi kalau kata apa bukti Allah tu berkehendak, Allah itu nak, Allah itu tentu. Apa bukti? Apa bukti Allah tu arkitek? Ialah arkitek, bukan arkitek lah kan? Arkitek engineer kan, arkitek. Tak payah fikir. Ini semua ni kan? Semua. Tak payah fikir, tak boleh nak fikir sebab dia terus ada. Terus ada. Jadi maknanya Allah bersifat iradah, Allah yang menentukan, Allah yang berkehendak, tak payah fikir sepatutnya. Tak perlu fikir. Teruk kalau kena fikir. Jom aku nak fikir. Masa aku nak fikir, tangan letak kat sini tu pun Allah tentukan. Tak nak fikir apa. Fikir tu pun. Kelip mata. Semua. Tengok apa benda. Semua Allah tentukan. Semua benda. Tak boleh. Tak perlu fikir. Itu bukti. Bukti Allah tu menentukan. Allah tentukan. Sebab setiap perkara, dia mesti ada dua. Bukan dua, kadang-kadang lebih. Setiap perkara, dia mesti ada yang memberatkan. Ada yang memberatkan. Dia panggil taraf. Orang Melayu panggil taraf. Orang Melayu panggil taraf, pelat. Kau ni tak sama taraf, kau ni tak sama taraf dengan aku. Aku cakap apa ni? Cakap Arab apa ni? Kedua yang duduk sini tak sama taraf. Taraf lah tu. Semua yang ada, semua yang dah ada sekarang ni, dia duduk satu taraf. Yang kita ini wa atrafan nahar, taraf itu. Okay. Satu taraf. Ketika kita semua makhluk, bukan kita apa-apa ni, dia duduk satu taraf. Taraf tu satu taraf. Kalau berat kat sini, dia jadi ada. Kalau berat kat sini, dia jadi tak ada. Tapi sekarang satu taraf. Tak adalah. Tiba-tiba ada.
Siapa yang memberatkan dia? Tu lah dia. Siapa yang memberatkan dia tiba-tiba dia ada? Mesti ada sebab asalnya satu taraf. Satu semua. Itu tak ada. Sama. Tiba-tiba ada. Sedangkan sebelum ada tu dia satu taraf. Ada dengan tak ada sama taraf. Tiba-tiba berat belah ada. Jadi ada lah. Jap, siapa yang beratkan? Tu lah. Siapa yang berat? Bila beratkan tu, maka adalah dia. Siapa yang tentukan berat? Siapa yang tentukan? Maka Allah lah yang bersifat iradah. Tak payah fikir lah. Tak payah fikir sepatutnya lah. Bukan tak payah fikir, kena fikir. Memang kalau orang dapat dia berjalan, dia tak payah fikir. Memang nampak. Nampak. Jangan gilising dah. Nampak. Semua Allah, semua Allah, semua Allah. Tak boleh naik-naik, tak boleh turun dah. Jangan gitu dah. Naik sampai atas langit. Itu tak boleh turun dah. Nak terjun tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak boleh. Semua Allah, semua Allah, semua Allah, semua Allah. Dia jadi tak boleh turun. Turun lah. Jangan naik je. Asalnya semua satu taraf. Kita tahun 100 tahun lepas tak ada. Tak ada. Satu taraf. Satu taraf. Ada pun tidak, tak ada pun tidak. Satu taraf. Tiba-tiba berat belah ada. Maka adalah kita. Memang siapa yang berat kan? Mana boleh dia jadi sendiri? Mana boleh? Tak masuk akal dia jadi sendiri. Mesti ada yang berat kan? Tak masuk akal tu mustahil akal dia jadi sendiri. Mesti ada yang berat kan? Itulah tanda Allah yang tentukan berat belah ada. Tentukan berat belah ada. Zaidi tak ada. Dia tak ada. Kita boleh bagi contoh dia. Kalau dia ada, dia lawan. Berlawan tu. Tu melawan. Dia kadang-kadang kita touch sikit tak boleh jahat tak. Dia tak ada. Kita boleh bagi contoh dia. Zaidi pun nama elok. Zaid. Bagus, nama tambahan. Tambah banyak jawatan. Mantap. Okey, dia boleh ada, dia boleh tak ada. Di sini, duduk di situ, tu dia kat situ boleh duduk. Tiba-tiba dia tak ada. Asalnya satu taraf. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pilihannya adalah dia tiada. Musyarat. Untuk negara. Bila macam tu, siapa yang tentukan tu? Mestilah. Mestilah dia yang tentukan. Allah lah, siapa lagi? Takkan orang lain kot. Jadi iradah ni, maksudnya Allah menghendaki dan menentukan ni, memang jelas-jelas boleh nampak. Boleh. Sebab setiap perkara dia tak satu, dia akan dia berkemungkinan 2, 3, 4, 5. Kenapa kapet ni warna ni? Dia boleh kapet warna merah. Macam-macam. Tiba-tiba berat belah warna, apa tahu warna ni? Warna kuning ni. Berat belah tu. Siapa yang berat kan? Yang berat. Semua perkara macam tu. Menentukan. Menghendaki dan menentukan ni apa? Mungkin. Mungkinat saja. Mungkinat saja. Bila sebut mungkin, bila bicara tentang ilmu tauhid, bila sebut wajib, jangan duk faham wajib syarak lagi lah. Lain lagi sebut wajib syarak. Maksud wajib akal. Bila sebut mustahil, mustahil akal. Bila sebut mungkin, harus. Mungkin tu harus. Bahasa Melayu jadi mungkin. M-U-N-G. Nga. Bahasa asalnya mim. Mungkin. Tu bahasa original. Menentukan mungkin. Bila sebut mungkin, yang boleh ada, dia dalam kehidupan kita ni, cuma mesti ada. Mesti ada, tak boleh tiada. Mesti ada. Dia panggil wajib ada. Ataupun wajib akal ada. Akal tak boleh terima, ianya tak ada. Tidak boleh tidak. Mesti ada. Dia panggil wajib. Ini bukan wajib yang buat dosa, bukan buat dapat pahala, tak buat berdosa, bukan. Ni bila sebut buat tauhid, wajib tu maksud tu lah, wajib. Wajib ni tak ada yang lain, Allah je. Orang sekarang sebut Allah. Orang dulu cakap Allah dan sifatnya. Yalah, sifat makni lah. Ke sifat apa? Allah dan sifat-sifatnya. Sifat 20. Bukan 20. 7 aja. Sifat makni yang fardhu ain. Jadi Allah yang wajib adalah Allah dan sifatnya. Tapi payah. Allah ajalah senang. Sebab Allah. Orang sekarang dia macam tu je. Allah je. Jadi bila sebut wajib, Allah. Tu je. Dalam ilmu tauhid dia kena tukar, tune. Jangan wajib dosa pahala gitu, wajib. Bila sebut wajib, Allah. Okey.
Satu lagi, mustahil. Mustahil akal. Kita pun dah lalu bab ni. Mustahil akal. Dan satu lagi, harus pada akal. Mustahil akal ni, akal tak boleh terima ada. Tak boleh terima, akal tak boleh terima. Nabi Isra' Mi'raj, boleh terima akal, masuk akal ke tak masuk akal? Adakah peristiwa itu masuk akal atau tidak? Isra' Mi'raj. Masuk? Masuk akal. Tapi orang Melayu panggil tak masuk akal kan? Tapi dengan maksud apa orang Melayu tu? Ada. Tak, maksud orang Melayu tu betul lah kan? Maksud orang Melayu. Sebut tak masuk akal. Dalam hati dia, dalam fikiran dia, tak menyalahi adat lah kan? Tak apalah. Walaupun salah sebut, yang penting makna tu betul. Orang Melayu dia sebut itu, tak masuk akal. Oh mana tak ngaji tauhid, sabar dulu. Tak masuk akal tu apa? Yalah, benda tu tak berlaku. Mana nak pergi macam mana? Tapi kalau Allah nak buat, boleh aja. Itu bukan tak masuk akal. Itu tak masuk adat. Tak masuk adat, Ustaz. Tak masuk adat. Itu, alamak, mari. Baru kata tak mari tadi. Alamak, nak kena tarik balik ni lah. Tak masuk akal lah. Baru kata Allah tak mari lah ni. Jam Allah ni. Marilah. Tak masuk akal lah. Tak masuk akal lah. Sebab mustahil adat buat Allah mari. Rupanya harus pada akal mustahil adat ni. Aduh, kaki okey lah? Kaki. Okey lah. Buat tahlil. Jadi tak syah tahlil, tak. Buat tahlil tak apalah. Allah. Jadi okey, perkara yang mungkin. Bila sebut mungkin, dia bukan wajib, maknanya bukan Allah. Okey? Dan ianya perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Harus akal dianya ada, harus akal dianya tiada. Dia panggil mungkin. Maknanya selain daripada Allah lah. Selain pada Allah semua mungkin. Ma siwallah. Selain daripada Allah. Selain Allah wajib. Allah wajib. Makhluk harus. Kita guna perkataan harus. Harus. Haruslah. Harus tu buat ada boleh, tak ada boleh. Kita jenis harus. Kita ni harus dengan maksud kita ni jenis, spesies harus. Macam tu spesies. Jenis harus. Harus ni maksud apa? Boleh ada, boleh tak ada. Kita boleh ada, boleh tak ada. Kita harus. Apa lagi? Semua selain daripada Allah. Semuanya harus. Harus apa? Harus akal. Jadi, yang Allah Ta'ala tadi menghendaki dan menentukan tadi ni siapa? Yang harus ada, harus tak ada lah. Menentukan yang boleh ada, boleh tak ada. Mungkin. Kenapa tak termasuk? Kenapa mungkin aja? Kenapa mungkin aja? Kenapa tak wajib? Allah mendaki dan menentukan yang wajib. Maksudnya Allah lah. Kenapa Allah menghendaki dan menentukan perkara yang mungkin, perkara yang harus akal sahaja. Kenapa Allah tak menentukan dan tak mendaki perkara wajib? Dia sebut wajib, Allah lah. Kena tahulah juga tu. Wajib ni Allah. Apa wajib? Allah. Allah tu apa? Wujud. Ambil contoh wujud. Wujud tu wajib lah. Apa tu sifat wajib bagi Allah tu? Sifat 20 tu. Allah tu wujud lah. Okey. Wajib, wujud. Wajib. Sebab dia panggil ta'alluq. Ta'alluqnya hanya mungkinat. Istilah panggil ta'alluqnya hanya mungkinat. Dia punya hubung kait, connectionnya hanya perkara mungkin yang boleh ada, boleh tak ada je. Dia tak ada connection dengan yang wajib, iaitu Allah. Iradah ni. Kita fikir, kenapa pula tak boleh yang wajib? Iaitu Allah. Apa Allah tu apa? Wujud. Kita ambil wujud. Bila Allah itu wujud, Allah itu wujud. Kalau iradah nak memainkan peranannya, macam mana? Iradah tu menentukan, mendaki. Jadi, Allah yang bersifat iradah, menghendaki Allah itu wujud.
Nak tahu tak? Dia tak kena. Kalau Allah nak Allah itu wujud, sebab wujud tu Allah lah. Allah wujud. Allah dan sifat-sifatnya itulah wajib. Wajib Allah lah. Apa kena mengenai dengan Allah semua wajib kan? Jadi Allah itu wujud. Allah bersifat iradah, mendaki, nak, tentukan dan nak. Nak apa? Nak Allah wujud. Kalau nak Allah wujud, nak yang Allah wujud, dia kena tak wujud dulu baru nak. Kalau dah wujud, nak macam mana wujud? Dia panggil tahsilul hasil. Dia panggil telah terhasil perkara yang menghasilkan perkara yang telah terhasil. Mana boleh? Mana boleh menghasilkan perkara? Tak masuk akal. Jadi kalaulah Allah yang bersifat iradah nak Allah yang bersifat iradah ada hubung kait, ada takluk dia dengan wajib juga, iaitu Allah. Maka Allah yang nak Allah itu wujud secara automatik. Allah bukan kidam lah. Allah bukan kidam lah. Sebab kidam tidak ada permulaan. Kalau nak wujudkan sesuatu, dia mesti tak ada, baru namanya wujud. Kalau dah sedia ada, sedia kala, macam mana iradah nak mewujudkan sesuatu perkara yang sedia wujud, yang dah memang wujud? Mana boleh? Tak boleh. Dia panggil apa? Tak masuk akal. Itu tak masuk akal tu. Sebab tu hanya mungkin aja. Allah mula-mula tak kuat. Tiba-tiba iradah tu tentu. Allah sendiri yang bersifat iradah menentukan Allah itu kuat. Maka Allah kuat. Kuat dengan iradah. Maksudnya Allah berkuasa. Maknanya, kalau kata iradah yang menentukan Allah itu berkuasa, sebelum Allah berkuasa, tak berkuasa. Sebelum Allah berkuasa tu Allah tak berkuasa lah. Maka Allah itu atau sifat Allah itu ada permulaan lah kuasa tu. Bila ada permulaan, sedangkan semua sifat-sifat dia akan masuk sifat salbiah. Semua sifat-sifat. Allah bersifat qudrah, kuasa. Kuasa tu kita boleh relate dengan qidam, sifat salbiah. Wujud pun boleh. Okey, Allah bersifat qidam. Maknanya qidam tu wujud. Qidam ialah mestilah Allah sifat qidam tu wujud. Okey. Qidam lah. Allah sifat qudrah. Qudrah itu wujud. Betul. Allah sifat qudrah itu wujud. Kita kaitkan dengan sifat nafsiyah. Allah itu qudrah, kuasa. Dan qudrah tadi tu qidam. Boleh. Malah memang begitu. Maknanya qudrah Allah tu tidak ada permulaan. Bukan Allah saja tidak ada permulaan. Jangan lupa sifat salbiah tu dia boleh masuk semua sifat makni. Sifat makni Allah itu qudrah. Okay? Allah itu bersifat qudrah, kuasa. Kuasa tu sendiri pertama wujud. Kuasa tu juga tidak ada permulaan, qidam. Kuasa tu juga baqa', kekal. Kuasa tu juga mukhalafah, tak sama dengan tu. Kuasa tu juga qiyamu binafsih, sendiri. Bukan dijadikan kuasa. Kuasa tu juga wahdaniyah. Semua masuk. Dan semua iradah pun sama juga. Iradah pun sama. Allah sebab iradah. Iradah tu wujud. Iradah tu tidak qidam, tak ada permulaan. Iradah tu baqa', tidak ada kesudahan. Iradah itu qiyamu binafsih, bukan dijadikan ke ada yang menjadikan iradah Allah, tidak. Qiyamuhu lah, berdiri sendiri, berdikari. Iradah tu wahdaniyah, esa. Bukan ada 2 3 iradah, satu je iradah, esa. Begitu juga yang lain-lain. Semua. Jadi semua sifat makni, sifat salbiah tadi, termasuk semua sifat salbiah, dia menerangkan sifat makni juga. Jadi macam mana iradah nak menentukan yang dah memang wajib ada, dan ada tu pula jenis sedia kala. Macam mana? Maka istilah dia panggil iradah tidak tidak bertakluk dengan wajib. Wajib tu Allah. Jadi bunyi macam tu. Dengan mustahil pula. Sebab kalau kata takluk juga, iradah takluk juga dengan wajib, maka sebenarnya dia bukan wajib. Dia harus lah. Harus ni boleh ada, boleh tak ada. Wajib tu mesti ada. Jadi kalau katalah iradah ni boleh juga takluk, iradah ni takluk juga dekat wajib, iaitu Allah bersifat iradah nak takluk juga dekat qudrah lah, kuasa. Katalah paksa juga.
maka Allah yang menghendaki dan menentukan bahawasanya Allah itu berkuasa. Okay? Kata paksa juga. Maka Allah sebelum tu tak berkuasa lah. Sebab tu nak paksa juga, sebelum tu Allah tak berkuasa. Bila sebelum tu Allah tu tidak berkuasa, maknanya kuasa Allah tu boleh ada boleh tak ada. Sebab sebelum tu tak ada, dah kau terbukti dah boleh ada boleh tak ada. Bila boleh ada boleh tak ada, itu bukan wajib, itu harus. Tak tahu lah boleh faham ke tak. Dia jadi harus lah. Jadi batal lah kata Allah itu wajib. Wajib akal. Batal lah. Dia jadi harus lah. Sebab apa? Qudrah Allah yang bersifat qudrah tadi, qudrah kuasa tadi, boleh ada, boleh tak ada. Apa buktinya? Iradah memainkan peranannya untuk Allah menentukan Allah itu kuasa. Main paksa juga. Maknanya sebelum tu qudrah tu, kuasa Allah tak kuasa lagi. Iradah yang menentukan bahawa Allah kuasa. Maknanya sebelum tu Allah tak kuasa lah. Kau tidak nak tentukan macam mana kalau dah kuasa. Maka secara automatik, qudrah bertukar daripada wajib akal kepada harus. Maka tu wajib, harus. Maka mustahil lah. Mana boleh? Mustahil. Macam tu lah ilmu ke sama-sama kias lah. Sebab takut kias banyak-banyak, takut pening. Macam dengan mustahil pula. Mustahil. Iradah, dia tidak tertakluk pada mustahil. Sebab dia hanya tertakluk, dia ada 3 kan? Wajib, mustahil, harus. Mustahil pun tidak. Macam mana iradah nak memainkan peranannya, istilah pakai tu kan, tertakluk sebenarnya, saya guna istilah. Macam mana iradah nak memainkan peranan, nak buat kerja, ada orang panggil kerja kan, kerja lah, saya suka guna perkataan ni. Macam mana iradah nak memainkan peranannya, bila sebut iradah, menghendaki, menentukan, tu peranan dia. Macam mana iradah nak memainkan peranannya, sedangkan ianya mustahil. Kalau iradah paksa juga untuk memainkan peranan, untuk menentukan perkara mustahil, bertukarlah mustahil jadi harus. Bertukarlah mustahil tu jadi harus. Bukan mustahil lah sebab iradah dah paksa lah. Jadi maknanya tu bukan mustahil lah, tu harus lah. Harus ni maksud boleh ada, boleh tak ada. Tiba-tiba dia mustahil, iradah paksa juga. Bila paksa juga bermakna tu sebenarnya bukan mustahil. Maknanya boleh aja, tu bukan mustahil. Kau je dakwa mustahil, tu bukan mustahil. Sebab apa? Iradah boleh memainkan peranannya untuk menentukan. Tak mustahil lah. Jadi tak mustahil lah. Maka mustahil lah jadinya juga. Jadi yang tinggal apa? Harus, boleh ada, boleh tak ada. Barulah iradah boleh main peranan sebab dia jenis boleh ada, boleh tak ada. Iradah tu menentukan tak ada, tak ada. Menentukan ada, menentukan biru, menentukan hijau sebab dia ada banyak pilihan, baru boleh tentu. Tak ada pilihan, nak tentu macam mana? Allah itu wajib, tu je lah. Tak ada pilihan dah. Nak tentu macam mana? Allah mustahil ada. Okey. Ada Tuhan satu lagi. Mustahil lah. Ada Tuhan satu lagi. Macam Allah. Mustahil lah. Ada Tuhan satu lagi macam Allah. Sama. Okey. Tapi Allah tak boleh buat dia. Allah buat, Allah yang maha kuasa, maha berilmu. Tambah lagi lah bagi best. Tambah sama belacan semua. Allah yang bersifat qudrah, maha kuasa, maha berilmu, maha hidup. Tambah lagi menjadikan. Sebut menjadikan tak boleh. Sebenarnya tak boleh lah, salah, batil lah tu. Sebab kalau sebut menjadikan, maknanya tak ada kepada ada. Jadi bukan Tuhan lah. Jadi kalau orang faham, dia tak boleh sebut. Tapi ada orang sebut gitu. Kalau Allah maha kuasa, takkan tak boleh buat Tuhan satu lagi. Bila sebut buat, maknanya tak ada kepada ada. Kat situ dah bukan Tuhan dah sebab dia tak ada kepada ada. Tapi orang tak mengaji, dia tak kira. Kita dah tahu dah batil, mengarut. Mana Allah nak buat Tuhan, Allah nak tu tentukanlah Tuhan satu lagi. Bila sebut Tuhan, dia mestilah kidam, baru nama Tuhan, definisi Tuhan. Habis tu Allah boleh buat Tuhan satu lagi, dakwaan je tu Tuhan. Sebab Tuhan dia mesti ikut definisi, baru nak layak dinamakan Tuhan. Yang pertama dia mesti tak ada permulaan. Bila sebut boleh tak Allah jadikan, automatiklah ada permulaan. Sebab dah jadi kan. Tak, memang dah ada. Memang dah ada, nak jadikan macam mana? Macam mana? Jadi perkara tu dah mustahil. Jadi tak adalah timbul persoalan Allah, boleh tak Allah jadikan anak? Kan? Tadi dengar lagi Tok Syekh tu, Tok Syekh Syria. Keluar semua kat Facebook. Puas blok. Dia keluar lagi Tok Syekh tu. Dengar Tok Syekh. Allah boleh duduk atas sayap nyamuk lah. Allah. Dengar balik. Apa? Waladan lastafa
mimma yakhluqu ma yasha. Surah Az-Zumar. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Dia terjemahkan, lau arada, kalau Allah nak, arada. Tu kata. Tak semestinya pandai cakap Arab, tak semestinya betul. Tak semestinya. Tengok Pak Arab macam kita Arab, cakap berbui, Arab, cair. Tapi Allah duduk atas ayat nyamuk. Jam. Allah boleh buat anak. Dia baca ayat surah Az-Zumar. Lau arada, kalau Allah nak. Lau arada ayyattakhidha walada. Dia kata nak buat anak. Okay? Lau arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Allah boleh ambil je. Itu anak angkat, bukan anak betul. Kalau sebab anak Tuhan, tu macam Tuhan jugalah baru nama anak. Macam Tuhan juga. Iaitu tidak ada permulaan. Itu baru namanya anak Tuhan. Tapi tak boleh juga. Gagal juga sebenarnya. Gagal juga. Tak boleh. Jadi dia mesti tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Semua sama. Sebab tu boleh dinisbahkan kepada Tuhan juga. Tiba-tiba kalau Allah nak, lau aradallahu an yattakhidha walada mimma yakhluqu ma yasha. Maka Allah cipta. Cipta tu dah bukan Tuhan dah kalau cipta. Tiba-tiba dia kata kalau Allah nak ada anak, boleh je. Apa maksud Allah ada anak? Ambil anak angkat. Anak angkat, maksud anak tu apa? Maksud anak tu. Maksud anak, daripada satu, dia keluar satu, tu anak. Daripada induk, keluar satu, tu anak. Kalau cipta, itu bukan daripada induk keluar. Itu kita belajar wahdaniyah tu kan. Wahid dengan ahad tu. Allah keluar, tu baru nama anak. Daripada Allah terpisah, macam ibu dalam perut ada terpisah, baru nama anak. Tapi kalau ambil, itu bukan anak. Anak angkat tu bukan anak. Jadi kalau Allah nak cipta, kat situ pun dah bukan bermaksud daripada Allah tu jadi anak, bukan. Tapi itulah, tak faham ta'alluq tu yang jadi. Allah boleh, Allah maha berkuasa, maka Allah boleh kalau Allah nak duduk atas sayap nyamuk dia tu. Tapi kenapa dia guna perkataan sayap nyamuk? Kecil, halus sangat. Nampak gempak lah bunyi sayap nyamuk. Duduk atas sayap nyamuk. Allah duduk atas sayap nyamuk. Kalau Allah nak, Allah maha berkuasa, Allah boleh buat. Jap. Allah boleh buat. Buat tu cipta tak? Kalau orang faham dia punya ta'alluq tu, settle masalah. Buat, boleh buat. Buat. Allah boleh buat. Buat apa? Duduk atasnya. Kalau Allah maha berkuasa. Kalau buat, maknanya kudrah. Kuasa. Kuasa, kita dah bahas sebelumnya, kudrah. Perkara yang mungkin nak juga. Bukan perkara yang tak tertakluk kepada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Kat situ dah mustahil dah. Sama je. Kudrah yang iradah sama. Takluk mungkinat. Mungkinat aja. Yang boleh ada, boleh tak ada. Yang mustahil, tak boleh masuk, tak boleh. Tak ada connection. Sebab benda ni mustahil. Kalau boleh juga kudrah Allah yang maha kuasa ni, paksa juga bagi jadi, automatik dia bukan mustahil lah. Dah jadi. Dah jadi tu bukan mustahil lah. Kena faham betul-betul kat situ. Kalau tak faham tu lah. Kalau tak faham dia jadi merepek, merapu. Jadi ta'alluq dia hanya perkara yang boleh ada, boleh tak ada. Boleh tentukan benda yang kalau ada pun tak mustahil, okey aja. Kalau tak ada pun okey aja. Barulah tentukan. Kalau merah pun okey, kalau biru pun okey. Maka jadi satu. Barulah boleh tentukan sebab dia ada pilihan. Kalau dia memang ada satu, nak pilih macam mana? Iaitu Allah. Kalau dia memang mustahil ada, nak pilih macam mana memang tak ada. Pilih juga. Dia jadi tak mustahil lah. Tak jadi mustahil lah. Allah. Dia nak tak nak kan, kalau kita bahasa yang mudah akhir kali dia jadi juga. Dia tak boleh lagi. Dia macam, dia akan termasuk juga istilah-istilah tu. Cuba keluar ni, masuk balik. Penerangan tu je lah yang harap-harap dapat faham. Dia akan keluar balik istilah-istilah tu. Tak boleh buat apa dah. Ta'alluq tu kan. Okey, baca lagi.
dengan dialah Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan mungkin dengan setengah-setengah perkara yang harus atas mungkin. Daripada mungkin mutaqabilat, berlawanan. Mutaqabilat tu berlawanan. Daripada mungkin yang berlawanan. Dia sebut ni, yakni segala mungkin yang berlawan-lawani. Berlawanan. Ada dua. Barulah boleh pilih. Baru boleh tentukan ada dua. Dua ke atas. Yang tidak berhimpun di dalam satu masa. Dan satu tempat. Dia tak boleh berhimpun. Kalau boleh berhimpun, dia jadi mustahil. Mustahil akal. Dua perkara yang bertentangan, tak boleh berhimpun. Dia jadi mustahil akal. Panjang dan pendek. Sekali. Tak boleh. Mustahil. Mustahil apa ni? Mustahil akal. Mustahil adat kot. Tak akal. Tak masuk akal. Panjang dan pendek. Tak masuk akal. Betul tak masuk akal. Bukan adat-adat lagi. Tidak. Bukan mustahil adat lagi. Gajah yang besar masuk ke dalam lubang cincin yang kecil. Besar ni. Gajah pun besar lah. Bukan adat-adat lagi. Tak masuk akal. Itu yang cerita Nabi Ibrahim. Ada kata, Nabi Ibrahim, Nabi Idris. Ada kata Israeliat. Ada kata, okey je cerita. Kan bila setan tanya, Tuhan kau maha kuasa? Maha kuasa. Boleh tak Tuhan kau masukkan dunia ni dalam, ada kata apa, lubang jarum, ada kata, adalah macam tu lah, tempat kecil. Di masa tu zaman Nabi dia dah ada jahit dah, dah ada jarum dah. Dah ada jarum. Kalau orang-orang barat dia buat kajian, waktu tu masih lagi tak boleh bercakap, pakai tu, duduk dalam gua paleolitik, mesolitik, paleolitik, apa benda litik-litik tu. Zaman batu lah, apalah. Tu orang punya kajian. Kita tak. Nabi Idris dah ada jarum. Jadi besi tu dah ada, dah reti dah. Siapa yang reti? Nabi Adam dah reti dah. Turun-turun dah reti dah, buat besi apa semua. Ambil biji-biji semua. Diorang je lah asal beruk. Apa nama? Darwin kan? Darwin bagi teori, diorang percaya. Diorang, geng beruk. Tapi tak boleh cakap dengan Yahudi, gocor. Sebab memang, kan dalam Quran sebut, tok nenek diorang dulu kan, jadi bertukar jadi beruk. Sebab tipu Allah macam tu lah. So, tak bagi tangkap hari Sabtu, dia tahan pukat hari Jumaat, dia tangkap hari Ahad. Pandai dia tipu. Akhir sekali tukar jadi beruk. Memang semua jadi beruk. Beruk sungguh. Tapi kalau cakap dia orang monkey, memang dia. Kalau cakap yang lain-lain, okey lagi. Dia tak marah sangat. Kalau sebut monkey, jangan main. Keturunan beruk. Tu yang duk sekarang-sekarang. Beruk tu. Tak boleh lah. Diorang tu memang tak lah. Brooks. Ada Brooks kan. Brooks kan. Brooks. Itu game Brooks tu. Brooks. Itulah Charles Brooks kan. Charles Brooks. Okey. Dua berlawanan. Mustahil. Dia jadi mustahil. Dia dalam satu masa. Bila dua berlawanan, dua yang berlawanan tak boleh duduk sekali. Mustahil akal. Bukan mustahil adat lagi. Akal. Tak boleh duduk sekali. Kecuali dia kena kona-kona buat apa. Kan? Mustahil akal. Panjang dan pendek berhimpun, mustahil akal. Kanan kiri berhimpun, mustahil akal. Kecuali tadi tu lah. Letak barang-barang. Ni kanan, ni kiri juga bagi. Tu dah main tu. Kalau sekali, tak boleh. Dia dua perkara bertentangan, mustahil untuk dia duduk sekali. Bila dua perkara bertentangan, ni lah kerja iradah. Kalau kita sebut kerja-kerja lah. Itulah takluk iradah. Sebab ada dua atau lebih. Maka bolehlah pilih, menentukan. Dan bila tentukan, okay, ni menarik ni. Apa dia kata? Mungkin mutaqabil, yakni segala mungkin yang berlawan-lawan ni yang tidak berhimpun di dalam satu masa dan di satu tempat. Okey? Dan iaitu ada lawan, dan ni contoh dia. Tak berhimpun, tak boleh berhimpun dalam satu-satu masa dan satu-satu tempat. Ya, satu-satu masa lah. Panjang dan pendek dalam satu masa, mana boleh? Dalam satu tempat, mana boleh? Mustahil. Mustahil apa? Mustahil akal. Bukan mustahil adat lagi ni, akal dah ni. Dia bagi contoh,
yang tidak berhimpun di dalam satu masa. Bukan. Iaitu bagi contoh lawan ada lawan tiada. Ada dengan tiada kan bertentangan kan? Berlawanan. Boleh tak ada dengan tak ada sekali? Nak dia ada dan dia juga tak ada dalam satu masa? Tak boleh. Tak boleh. Tapi kita ada. Ada. Kita ada, adalah. Boleh tak kita tak ada? Nanti mati tak ada. Okey. Maknanya kita ada dengan tak ada adalah dua-dua. Memanglah kita ada dua-dua. Boleh berhimpun tak ada dengan tak ada sekaligus? Tak boleh. Mustahil. Mustahil apa? Mustahil akal. Mustahil akal. Oh, cerita pasal Nabi Idris tadi kan? Bila masuk tadi, lepas tu Nabi dia tak jawab. Tak jawab. Kalau dia jawab boleh, takkan Nabi takkan tak tahu. Benda tu mustahil, bukan takluk dia. Mana boleh yang besar masuk kecil? Mustahil. Mustahil. Mustahil apa? Mustahil akal. Kecuali besarkan lubang jarum, kecilkan gajah. Kecilkan dunia. Memang. Itu kita itu dah main ni dah. Kalau mana boleh? Tapi Nabi Idris tak jawab. Dia kata, mari sini. Kau nak tahu jawapan? Mari ya. Mari ya. Dekat dia cocok mata. Itu je. Jadi yang Israel lihatnya apa? Sebab tu syaitan buta sebelah. Dajjal yang macam buta sebelah yang pakai kan. Itu Israel lihat lah tu. Dia buta sebelah. Kena cocok dengan jarum Nabi Idris lah tu. Tu Israel lihat. Dia panggil bukan Idris. Apa? Anoh. Pelik jauh dengan Idris tu. Yang lain-lain dekat juga. Ibrahim, Abraham dekat je. David, Daud dekat je. Solomon, Sulaiman. Tapi Idris jauh. Anak Nuh apa bunyi? Anuh. Cocok. Tu aja jawapannya. Belasah. Kalau orang tanya perkara yang mustahil, boleh tak Allah buat anak? Jawapannya macam tu je. Tak boleh. Tak ada jawapan. Mana boleh? Benda mustahil. Soalan orang tanya, boleh tak meja makan nasi? Tak ada jawapan. Mai sini pelampau je. Tu je sekali. Tak ada jawapan. Benda tak, bukan, kita panggil tak, kunci tak apa ni? Kunci tak apa? Tu. Bukan makan. Itulah. Meja ni kenyang, nak cakap itu tadi. Makan. Boleh tak meja ni kenyang? Tak boleh berhimpun dalam satu masa dan satu tempat. Ada dengan tiada berlawanan. Jadi Allah menentukan cuma separuh saja. Ada tak yang setengah yang kata undur balik menghendaki dan menentukan mungkin dengan setengah barang. Setengah perkara je Allah tentukan. Allah tak tentukan semua ke? Tak. Allah tentukan separuh. Ya. Kalau macam tu nampak macam Allah lemah sebab Allah tak tentu semua. Bukan. Apa yang telah terjadi, ada yang Allah tak tentukan, barulah lemah, barulah rosak sifat ketuhanan, barulah itu bukan Tuhan. Sebab ada yang Allah tak tentukan, yang dah ada. Kau salah faham tu. Yang dah ada tak Allah yang tak tentukan? Kalau orang Melayu dia sebut bukan tentukan, dia sebut buat. Ada tak Allah yang Allah tak buat? Buat tu qudrah. Tapi bila sebut buat, maknanya bila nak buat mestilah tentukan, mestilah nak, kan? Jadi orang Melayu akan sebut buat aja. Tapi dengan maksud buat tu adalah berkuasa untuk buat dan nak ada sekali. Sebab tu kena faham bahasa ni. Sebab kadang-kadang kalau kita nak straight sangat, sedangkan bahasa orang Melayu tak macam tu, itu yang payah nak faham. Betul dah kita kata, bila kita kata Allah buat tu, maknanya nak dah ada sekali bagi orang Melayu. Bagi orang Arab tak. Cara lain, bagi orang Morocco lain, bagi orang semua lain. Bagi orang Melayu dia terus. Sebab tu kata tak boleh sebut diri Allah, zat Allah. Orang Melayu tak cakap macam tu. Nak cakap boleh, dia jadi keteran. Tapi cakap Allah aja, Allah aja. Allah ada diri. Dia jadi teran. Akhir sekali jadi tak tahulah. Kalau orang boleh lah. Kena jadi blur gitu. Sebab orang Melayu tak cakap diri, tak cakap zat. Dia cakap Allah. Ada najis tu. Yang pertama buang zat najis dulu. Lepas tu buang sifat, bau, warna, rasa. Zat tai. Zat besi. Apa? Dia jadi buang tokor tu. Tu senang. Itulah diri. Buang diri tai. Tai pun ada diri. Dia susah. Orang Melayu ni dia cakap buang tai. Cukup. Dah ada dah zat dalam tu. Bukan zat tai. Dah ada dah diri kat situ. Itu orang Melayu. Jadi kalau faham bahasa Melayu, baru senang untuk memahamkan. Sebab dia memang join sekali.
Mana tak baru ni jamak qasar. Letih. Kata jamak lain, qasar lain. Jamak lain, qasar lain. Dia jamak qasar, jamak qasar. Nak duku orang tu. Oh, mudah ke duku macam sini? Ketok sekali lah. Orang cakap jamak cerita lain, qasar cerita lain. Jamak cerita lain, dua perkara yang berbeza. Tapi dia jamak qasar juga. Tapi mana qasar? Tak niat qasar pun. Orang cerita jamak. Orang Melayu macam tu. Dia memang macam tu. Dia sekaligus. Jadi kalau kita faham macam tu, kita relax. Dan mudahlah untuk kita memahamkan orang. Sebab dia memang sekali. Orang Melayu dia duduk sekali. Satu tempat. Jadi sebut Allah je. Itu bagi untuk sebut Allah je. Atau tiada. Jadi ada dengan tiada. Maknanya ada dengan tiada, Allah hanya menentukan separuh lah, sebahagian. Ya, sebahagian. Maknanya ada yang Allah tak tentukan. Kejap. Ya, betul Allah ada yang Allah tak tentukan. Kejap, bahaya kat situ. Kalau kata ada yang dah jadi tapi Allah tak tentukan, baru bahaya. Barulah masalah. Lampu merah, akidah bahaya. Sebab ada yang dah ada, telah ada, tapi Allah tak tentukan. Bukan Allah yang nak ianya jadi. Bahaya dah. Tapi kalau ianya tak ada dan Allah tak tentukan. Okey lah tu. Dia tak ada. Dan Allah pun tak tentukan. Okey, sebab tak ada. Allah tak tentukan apa? Allah tak tentukan dia ada. Maka tak ada lah dia. Yang ini ni, setengah-setengah ni adalah setengah. Allah hanya tentukan setengah je. Allah menghendaki dan menentukan setengah. Setengah yang tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, Allah tak tentukan dia ada, maka dia tak ada lah. Jadi dia tak ada sebab Allah tak tentukan. Oh, ada benda yang Allah tak tentukan. Ya, itulah. Mana ada benda, adalah yang Allah tak tentu, ada yang Allah tak tentukan. Apa dia? Allah tak tentukan dia tu ada. Tak ada. Positif, negatif. Tak ada. Allah tak tentukan dia ada, sebab tu dia tak ada. Jadi adakah yang Allah tak tentukan? Adalah. Allah tak tentukan yang dia tu ada. Kalau Allah tak tentukan yang dia tu tiada, maknanya ada. Allah tak tentukan yang dia tu tiada. Dia tu orang lah. Allah tidak tentukan yang dia itu tiada. Maknanya Allah tentukan dia ada lah. Mana boleh Allah tentukan dia tiada pun tidak, ada pun tidak, mustahil kan? Dia mesti Allah tentukan dia ada pun tidak, tiada pun tidak. Sekarang dia ada ke tak ada? Tak ada. Maknanya Allah tentukan dia tak ada lah. Allah dah tentukan dia tak ada. Ataupun boleh kata Allah tidak menentukan dia ada. Allah tidak menentukan dia tu ada, maka dia tak ada. Sekarang dia tu ada ke tak ada? Tak ada. Jadi Allah tak tentukan lah. Allah tak tentukan lah, dah tak ada. Yang rosak akidah ni, Allah ada yang Allah tak tentukan, tapi dia dah ada. Itu. Biasanya tentang ni lah, qada qadar lah. Qada qadar benda tu, perkara baik, perkara jahat, perkara yang berlaku, perkara maksiat yang berlaku, perkara-perkara yang minum arak, berjudi, berzina. Allah tentukan tak? Dari sudut adab tak boleh cakap. Dari sudut akidah, kalau kata bukan Allah tentukan, siapa tentukan? Bukan Allah. Okey. Bila bukan Allah tentukan, maknanya ada yang Allah tak tentukan tapi dah jadi. Dah jadi. Tu problem tu. Ya ke tu? Gitulah. Oh, maka rosak sifat Tuhan. Kau tak kenal Tuhan lagi. Sebab perjudian, minum arak, yang Allah larang lah ceritanya. Maksiat-maksiat yang berlaku, bukan Allah yang tentukan. Kita tak payah kait. Kalau Allah tak tentukan, siapa yang tentukan? Tak payah dekat situ lagi. Baru kita kata, maknanya dalam yang terjadi, ada yang Allah tak tentukan lah. Adalah yang Allah tak tentukan. Apa yang terjadi? Ada. Dia kata ada. Okey. Kita cuba tengok secara globalisasi. Dalam dunia ni, banyak yang buat baik ke buat jahat? Banyak yang buat jahat daripada buat baik. Jahat tu masuk, walaupun dia kafir, dia buat baik pun jahat lah tu kan. Okey, malah ramai orang kafir. Maknanya yang Allah tentukan sikit aja. 1/10. 9/10 siapa tentukan? Tu bukan Tuhannya, cuma menentukan 1/10. Itu pun kalau ya 1/10. Tak tahulah apa yang letak je tu. Kalau katalah tak ada, Allah tentukan yang buat yang baik-baik je. Yang jahat-jahat takkan Allah tentukan, Allah larang kan? Takkan Allah yang tentukan. Bila tentukan Allah yang nak. Senang kalau susah faham tentu nak.
Kalau Allah bukan Allah nak jadikan, siapa lagi nak jadikan? Allah yang larang. Takkanlah Allah larang tapi Allah yang nak dia jadi. Okey. Benda ni yang dah jadi Okey. Kalau bukan Allah nak, siapa yang nak? Itu kita tanya tu. Memang jam terus kat situ. Okey, tak apalah, tak payah jawab. Kalau bukan Allah nak lah. Bukan Allah nak Jadi ada yang berlaku kat dunia ni yang Allah tak nak. Tapi jadi juga. Okey. Dan yang Allah tak nak jadi juga, pastinya kalau ikut cara fikir dia, apa yang benda-benda jahat ni semua Allah tak nak lah. Kalau ikut cara fikiran dia, apa yang Allah kata tak boleh buat, apa yang haram-haram ni semua, kafir apa semua Allah tak nak sebab Allah larang kan. Maka dalam dunia ni banyak yang Allah larang buat juga. Maknanya Allah hanya menentukan yang naklah sikit je. Tuhan apa tentukan sikit je. 1/10 daripada apa yang berlaku. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kalau Allah tentukan semua, cuma 1% je atau 0.0000001% je Allah tak tentukan, pun rosak Tuhan. Pun tak boleh kata Tuhan. Ini kan sebahagian besar bukan Tuhan nak tapi jadi juga. Tuhan apa? Apa yang dia tak nak pun jadi juga. Itu bukan Tuhan. Dari sudut akidah. Dari sudut cakap tak boleh cakap. Apa yang berlaku ni semua Allah lah. Apa yang berlaku kat Palestin tu Allah yang kehendak. Tak boleh cakap. Cakap dari sudut ni, cakap mengajar boleh. Cakap kat luar. Hanya medan ta'lim je. Dalam belajar je boleh cakap. Luar je takzir. Siapa cakap tangkap, penjara. Kan kita dah pernah bahas sebelum ni, tak ingat pernah ke tidak. Malah kita tak boleh kata siapa yang buat babi. Siapa cipta? Siapa yang menjadikan babi? Di luar, bukan dalam medan taklim, luar. Allah, tangkap. Tak boleh. Siapa yang buat beruk? Allah, tangkap. Tak boleh. Siapa accident? Siapa yang buat accident ni? Takdir Allah, tangkap. Tapi biasa orang sebut tu. Itu kalau saya panjangnya, daurah bulan 9. Macam, narik. Full semangat. Tak boleh. Kan kita kan accident. Takdir pada Allah. PSG tauhid lobby sikit Asmadi tu. PSG dah nak kata dah. Nak kata apa ni last apa ni? Kata Allah dah takdir Allah lah accident ni. Accident ni takdir Allah. Berdosa, tangkap. Tak boleh cakap. Itu kita cakap. Akidah bukan benda tu je. Habis segala benda. Segala perkara yang berlaku. Sikit pun tak terlepas. Sikit pun. Semua adalah kehendak dan ketentuan Allah. Tapi tu kadang-kadang kita, mulut kita ni kadang-kadang tak beradab. Kita bunyi macam baik-baik kan. Jadi apa-apa kan, takdir daripada Allah. Sejak azali, tambah lagi. Allah yang maha menentukan. Allah yang tentukan. Jadi apa boleh buat? Usahalah lagi kan untuk ni. Allah yang tentukan. Tak boleh. Jatuh. Luka. Aduh. Janganlah duk gitu. Ini semua takdir pada Allah. Kalau Allah tak nak, tak jadi. Tak boleh cakap. Habis tu macam mana nak cakap? Macam mana? Kalau kata, macam mana kita nak cakap, automatik tukar kita daripada kita ni konon-konon macam Tuhan kepada hamba. Apa hamba cakap? Bukan? Masa jatuh ni ataupun accident tadi kan, tak boleh kata ini takdir daripada Allah Ta'ala sejak azali lagi. Allah, jangan, tak sabar takdir. Tak boleh cakap. Dosa. Tangkap dia, takzir dia. Habis nak cakap apa? Itulah, itu hamba. Itulah hakikat kehambaan. Hak hamba apa? Tengok cerita yang Piramli jual hamba. Keteng. Macam ni. Saya bodoh tuan, kan? Yang dua abang dia tu. Dua orang abang. Abdul Wahib. Kan? Kau datang sini. Saya salah tuan. Tu ke hakikat kehambaan. Bukan duk salahkan Allah. Salahkan Allah lah istilahnya. Allah yang takdirkan salah, macam salah. Istilah salah tu pun bukan salah Allah salah, bukan. Salah menyalahkan Allah lah, mengatakan salah Allah. Habis tu kalau macam tu memang Allah takdirkan, memanglah. Itu akidah. Hakikat kehambaan bukan gitu. Hamba, dialah yang salah. Barulah nama hamba. Kita ni nak hidup sebagai hamba ke sebagai tuan? Kita sebagai hamba. Jadi apa yang berlaku, kitalah yang salah.
Kita tak berhati-hati. Semua kita. Mungkin kat harta kita ada harta haram. Allah nak apa-apa sajalah. Tapi jangan salahkan Allah. Habis kan kata babi tadi. Kan? Siapa yang buat babi? Hakikat. Allah lah kan, tak kita kata tadi. Semua Allah yang tentukan. Siapa tentukan hidung babi naik atas? Kalau hujan lemas. Tak boleh cakap gitu. Luar medan ta'lim. Dalam ni je. Keluar langkah cakap je, tangkap. Tapi sekarang tak adalah. Polis tak tangkap. Tak ada akta. Akta yang ada pun batal. Tak sikit cakap. Akta yang tak ada pun dah batal. Sekarang tak ada akta. Nak tangkap sebab apa? Sebab kata Allah buat babi. Allah buat hidung naik ke atas gitu. Tak boleh. Tak ada akta. Tak ada. Habis tu macam mana? Tak sepatutnya kena takzir. Tak boleh cakap gitu. Bukan tak boleh bercakap, bermakna perkara itu salah. Bukan. Ayah kita perompak besar. Boleh ke cakap? Perompak, sini jap. Dah masuk penjara lah. Masuk penjara, kita pergi melawat. Assalamualaikum perompak. Masuk penjara dah. Boleh? Tak boleh. Benda betul apa? Benda betul. Okey. Dia berzina dengan seorang perempuan. Kemudian perempuan ni kahwin lain lepas pada tu. Boleh tak dia cakap kat lelaki tu? Cakap yang benar. Qulil haq walau kana murran. Cakap benar walaupun pahit, dia cakap. Kau tahu bini kau dulu. Boleh? Benda benar. Boleh cakap. Tak semua benda benar boleh cakap. Kalau benda baru memporak-perandakan rumah tangga orang sekadar macam tu pun tak boleh cakap walaupun benar. Ini kan pula tentang Tuhan. Lagi tak boleh cakap. Sebab dengan Tuhan kita ada satu sifat kehambaan. Kita ni hamba. Kita kena sentiasa jadi hamba, merendah. Apa-apa semua salah kita. Sikit pun tak salah Allah. Semua salah kita. Itu dari sudut mengamal. Tapi jangan amal aja. Pengamalan je. Akidah, semua yang terjadi Allah yang tentukan. Allah yang bersifat iradah, kita tengok ngaji ni, yang menentukan. Sikit pun tak lepas. Semua tak lepas daripada Allah. Semua Allah nak, semua Allah tentu, semua Allah buat kalau masuk qudrah. Semua dalam ilmu Allah kalau masuk ilmu. Ada tiga tu memang sekali. Semua perkara. Tak terkecuali benda baik, benda buruk, semua sekali. Tu pegang. Lepas tu bila dah berlaku tu, kena salahkan diri. Teruklah kita. Apa guna kita? Tahu pun diri tak guna selama ni. Dahlah bukan kita yang tentukan. Allah yang tentukan. Kemudian bila jadi apa yang telah Allah tentukan sejak azali lagi, kita salahkan diri kita pula. Habis kita ni apa ni? Tak ada guna. Baru tahu ke tak ada guna. Di sisi Allah tak ada guna. Tak ada apa, tak ada nilai. Tak ada pun. Semua salah kita. Lama-lama jadi hamba. Itulah hakikat kehambaan sebenar. Jadilah kita hamba aja. Ini tak macam Tuhan dah. Nampak gaya tu macam Tuhan dah dia buat. Itu ini. Tak ada pun. Sampaikan nak tegur orang yang salah pun, tak insaf langsung. Bukan orang tu, dia tegur tu bukan insaf. Tegur tu macam, aku dah cakap dah, salah. Bukan gitu tegur orang. Tegur tu dengan insaf. Yang penegur tu insaf. Bukan yang ditegur. Yang penegur tu kena insaf. Masa tegur tu, dia kena insaf. Maksud macam mana insaf? Seolah-olah benda tu dia buat juga. Macam mana dia nak cakap dekat orang yang buat salah tu? Nak tegur. Seolah-olah dia buat juga benda tu tapi orang tak tahu. Macam mana nak tegur? Macam tu lah. Ini cuba tengok apa yang berlaku kat komen-komen tu. Nak tegur. Tak ada insaf langsung. Tengok profil kejubah. Serban. Mana insaf? Tegur tu insaf. Macam seolah-olah aku buat juga benda yang salah ni. Macam nak tegur? Macam ni lah. Kan ada dia punya tu. Bukan tegur. Dah salah. Cantik. Ini point. Viral. React. Nah, ya. Aku kena dah kan. Itu yang panah kan. Dia yang panah ni. Hai Allah. React orang. Orang react. Dia react orang sedap. Orang react dia sama lalu. Siapa kan? Tak tahu siapa. Tak ada kena-mengena. Tak boleh dua perkara yang tu dia berlawanan, mutaqabilat, berlawanan, tak boleh duduk sekali, mustahil duduk sekali. Maka Allah tentukan salah satu daripada
yang berlawanan tadi itulah. Kalau Allah dah jadikan dia ada, maknanya Allah tak jadikanlah dia tiada. Boleh tak? Tak jadikan dia tiada. Tak jadikan dia tiada. Macam kelakar je ayat tu, macam tu lah. Kalau Allah jadikan dia ada, pada masa yang sama, Allah tak jadikanlah dia tiada. Boleh? Macam kelakar sikit kan ayat tu. Bila Allah tak jadikan dia, bila Allah tentukan, tukar tadi jadi kan qudrah, ni iradah pula. Bila Allah tentukan dia ada, maka Allah tak tentukanlah dia tiada. Senang sikit kot, tentu kan. Jadi tu payah sikit. Tentu lagi senang. Iradah tentu. Bila Allah tentukan dia ada, maknanya Allah tidak tentukan dia tiada. Dalam masa yang sama, dalam masa yang sama yang sama. Bila Allah tentukan tiada, maknanya Allah tak tentukanlah dia ada. Macam mana Allah tentukan dia ada dan tiada dalam satu masa? Mustahil akal. Akal mustahil lah, bukan adat lagi. Allah tentukan dia ada dan dia tiada dalam satu masa, mustahil akal. Jadi iradah, taksis menentukan, Allah yang bersifat iradah menentukan perkara yang mungkinat, yang boleh ada, yang mutaqabilat. Yang mutaqabilat, yang berlawanan 2, 3, 4, 5. Jadi kalau iaitu ada lawan tiada. Ini yang kata kan, Allah itu ada, lawannya tiada. Mula-mula ada, lawan tiada. Kurang hajar betul lah. Kurang hajar sangat. Saya baru dapat video lama tu. Dah lama kan? Baru dia viral balik. Allah. Rasa ya Allah. Dah meninggal lah Ustaz apa tu? Al-Muhammadi. Al-Muhammadi. Dulu selalu tengok tapi sebab dia apa? Osman Al-Muhammadi tu. Dulu selalu tengok juga tapi tak faham dia cakap apa. Dia bahasa dia masa apa benda dulu zaman 90-an. Apa benda dia apa yang nak cakap? Sebab bahasa dia tu dia tapi sekarang boleh faham dah bahasa dia. Ada balik dia adalah seorang dia, lepas tu ada moderator, lepas tu ada mufti Pasir Dua Butir kot, Pasir Berdengut. Lepas tu ada seorang lagi. Seorang lagi ni cakap ni. Profesor ke apa dah? Dia cakap. Profesor, doktor macam tu. Tak payah, kita tak boleh pakai dah kaedah-kaedah mengaji kenal Allah dengan cara-cara macam ni. Allah ada, lawannya tiada, mula-mula ada, lawan-lawan tiada. Allah ada, mustahil tiada. Macam mana tah? Dia ada lah, pandailah dia buat ayat. Akhir sekali, dia macam tu dia kata, Asy'ariyah ni, kata Tuhan tu tak ada. Ada satu tu video lain pula, itu orang lain pula. Tapi dia minta maaf dah. Dia kata, Asy'ariyah kata, kita ngaji sebab 20 ni, Tuhan tu tiada. Tuhan itu tak wujud. Bukan tiada, tak wujud. Yang kita kata, wujud tu yang tak wujud. Wujud tu yang tiada. Tukar wujud tak wujud, pelik lah. Wujud tu yang tak ada. Allah ada, tapi Allah ada. Ada tu ada. Allah ada, wujud. Ada tu ada. Tak ada. Kita kata yang itu. Kita bukan kata Allah tak ada. Dia selang lamba dia kata gitu. Betul minta maaf balik tak apa lah. Repek sungguh lah. Kita kata lain, dia kata lain. Ini ada, lawan tiada. Lawan tu bukan lawan. Opposite tu. Lawannya bukan lawan. Dia kata lawan tank gitu. Lawan pedang. Benda lah. Taklah, bila orang tak suka benda tu, dia mula buat. Dan segala, tapi dia mempertahankan. Oh, menarik. Apa? Osman Al-Muhammadi. Oh, dia mempertahankan situ. Masa tu forum. Dia pertahan kat situ. Masa tu baru nampak dia hebat. Dulu dengar tak nampak dia hebat pun. Sebab dia tak faham dia cakap apa. Sekarang nampak dia hebat dia. Tapi dah meninggal lah. Dia pertahan. Saya sedih. Bila orang duk main-main cakap macam tu, dia sound direct je. Doktor tak, dia pun doktor juga kan. Sedap sama lah, kena kan. Mempermain-mainkan macam tu, pakak-pakak gelak. Gelak, hadirin semua gelak. Cari. Boleh cari. Cari video tu ada. Dia dulu lama dah, tapi dia viral balik. Kita tengok tu Allah terasa lah. Dulu kita tak terasa apa-apa tengok dia lah. Sekarang ni kita terasa lah. Allah, dan sebaik dia mempertahankan. Sebab itulah, ya Allah, entahlah. Buat kacau sungguh lah.
dan segala warna. Bila sebut warna dia ada hitam, ada putih apa semua. Okay. Sebelum apa dia panggil, sejadah panjang ni, warna hijau, sebelum dia warna hijau, dia boleh semua warna. Satu taraf yang tadi kan, taraf. Semua boleh. Tiba-tiba berat belah hijau. Siapa yang memberatkan? Senang je. Allah. Bila memberatkan tu Allah, beratkan, bila sebut berat, tukar. Tentukan dia tu hijau. Yang nak dicat pula, nak di color warna kan warna hijau. Sedangkan boleh tak jadi warna biru? Boleh. Orange? Boleh. Merah? Boleh. Semua boleh. Tapi kenapa dia jadi hijau? Maknanya ada yang memberat. Atau bahasa lain, ada yang nak. Atau bahasa lain, ada yang pilih. Mesti ada. Tak mana boleh dia jadi sendiri. Tak masuk akal sesuatu tu, dia jadi sendiri. Bila tak masuk akal sesuatu tu, dia ada sendiri, automatik perbahasan kita tentang wujud. Wujud, lama dah lah cerita pasal wujud dulu. Masuk hutan, tengok, ada macam pondok. Macam apa tu? Ada atap nipah, lepas tu ada buluh, lepas tu ada tangga, 3 tangga. Lepas tu ada lantai dia, jarak sikit, dinding dia. Lepas tu dinding dia pakai buluh juga. Kita masuk, 2 orang, kita tengok. Boleh tak kita kata ini? Apa ni? Ada orang buat ke tak ada? Boleh tak? Ada orang buat sebab dalam hutan ni. Ada orang buat ke tak ada? Dia takkan orang kata gitu. Akal yang sejahtera takkan kata ada orang buat atau tidak. Kalau siapa yang buat tu ada. Siapa yang buat dalam hutan ni? Jin ke? Ada. Kalau ada orang buat ke tak ada? Tak ada. Sebab apa? Bila kita tengok tu kita dah tahu dah. Dia ada 3 tangga. Asalnya tangga tu dia boleh jadi 1, 2, 3, 4 sampai berjuta-juta sampai infinity. Tiba-tiba siapa yang pilih 3 tangga? 3 anak tangga. Mesti ada yang memilih. Tu lah. Mesti ada memilih. Kemudian boleh buat lantai daripada macam-macam. Kenapa buluh? Pula ada jarak-jarak. Jarak boleh buat jarak ni. Boleh jarak. Berjarak-jarak. Kenapa pilih jarak ni? Dia antara buluh dengan buluh. Dinding pula boleh buat besar dia 10 kali 10, 10 kali 11, 10 kali 12, 10 kali 13. Tak habis, unlimited. Kenapa jadi 10 kali 10? Boleh pakai daun manggis, daun apa, daun kelapa, daun... Kenapa pakai daun nipah? Itu besar sekali. Dia ada detail lagi. Detail. Cara lipat, cara tu semua. Jadi, automatik dah ada dalam kepala kita masuk akal kita sejahtera. Tak timbul lah. Ada orang buat ke tak ada? Tak timbul terus. Kita akan kata siapa yang buat, siapa punya, siapa punya. Mesti ada punya. Kawan dia kata, ada orang buat ke tak? Pondok ni ada orang buat ke tak? Kawan dia kata, kau ingat, boleh ke dia terbang sendiri, pergi terpotong sendiri? Mesti ada yang memberatkan. Memberatkan. Maksudnya, yang nak pilih semua tu. Iradah lah tu. Nak tentukan begini. Mesti ada. Mustahil tak ada. Mustahil. Mustahil akal tak ada. Mesti ada yang menentukan. Sebab banyak sangat ketentuan di situ. Sampai tak terkira ketentuannya. Banyak sangat ketentuan kan. Tangga ada berapa. Buluh ada berapa. Potong panjang-panjang mana. Besar mana pondok tu. Pakai bahan apa. Berapa tinggi, berapa gendah, berapa besar. Terlalu banyak. Kalau itu besar-besar, yang detail lagi terlalu banyak ketentuan di situ. Kalau satu pun tak boleh masuk akal lah. Kalau tak ada yang tentukan. Ini kan banyak. Jadi automatik otak sejahtera terus proses dia automatik tanpa sedari. Siapa buat? Maknanya secara automatik dia kata ada orang buat. Walaupun dia tak kata ada orang buat, dia kata siapa yang buat dalam siapa yang buat automatik maknanya ada orang buat. Ada owner, macam itulah, ada owner. Jadi dalam kes ni warna semua warna boleh. Tiba-tiba jadi warna ni. Siapa yang memberatkan warna ni warna hijau? Pada semua mesti ada yang memberatkan. Sama lah macam tadi. Mesti ada ukuran mesti ada. Jadi siapa lagi? Maka Allah lah yang memberatkan supaya ianya jadi. Dan kadang-kadang melalui orang yang pilih orang-orang. Tapi asal hakikatnya semua Allah. Yang kata semua daripada Allah. Allah Maha Kuasa, makhluk tak ada kuasa. Itulah dia. Allah yang tentukan segalanya.
Kita hanya melakonkan watak macam mana? Kita cuma melakonkan macam mana ayat dah? Bahasa-bahasa pujangga tu. Kita hanya melakonkan skrip dah siap. Skrip tu lah takdir. Skrip dah ada. Kita cuma Allah lupa dah ayat dia. Cantik ayat dia. Macam kita cuma melakonkan watak-watak. Kita cuma melakon. Kita macam wayang yang macam apa panggil? Wayang tu kan. Wak daga mari dah kan. Yang tu kita lah tu. Yang tentukan ni takdir ni. Kita jadi macam mana semua Allah nak. Ya, semualah. Semua Allah yang tentukan dari sudut pegangan. Warna, segala jihah. Jihah ni arah. Depan, belakang, kiri, kanan semua tu Allah yang tentukan. Sebab bila sebut jihah, dia ada depan, ada belakang. Jadi tiba-tiba dia pergi depan. Kenapa tak pergi belakang? Siapa yang memberatkan daripada asalnya depan pun tidak, belakang, kiri, kanan tidak, tiba-tiba dia depan? Mesti ada yang memberatkan. Istilah panggil memberatkan lah. Dan segala tempat tempatlah, segala tempat, ni segala masa dan segala kadar. 7 tak ada tu. 7 apa? Segala kadar tu itulah takdir, qadar. Tapi ada 7 lah situ kan. Dalam Rumi, Jalan Jawi ada 6. Jadi maknanya 6 macam ni, dia tengok ada 7 kat sini. Kan 6 macam 7. Jahannam tu ada 6. Dia macam ni atau macam ni? Macam apa? Macam 7, tulis 7. Segala kadar-kadar lah, kadar. Takdir. Takdir tu kadar lah. Tambah ta kat depan. Qaf, dal, ra, tambah ta kat depan. Jadi takdir. Jadi kadar. Kita ni penuh dengan kadar. Tak boleh lari daripada kadar. Semua kadar. Kadar ketinggian, kadar rendah, kadar semua kadar. Kadar gerakan. Ya? Yakni segala ukuran. Lebih kurang lah tu. Kadar, ukuran. Seperti menghendaki Allah Ta'ala. Allah yang nak tu, kadar tu. Dan menentukannya. Dan Allah yang tentukan. Kalau dia tu gemuk, obesity. Gemuk bukan biasa, gemuk obesity. Siapa yang tentukan? Allah. Siapa yang mendaki Allah? Boleh katakan Allah yang gemukkan aku. Gemuk obesity yang gemuk. Tak boleh. Gemuk yang tak elok lah maksudnya. Tak boleh. Tak boleh kata. Tapi memanglah Allah. Siapa lagi? Allah Ta'ala dah menentukannya akan seorang dengan ada. Okey. Bila Allah tentukan seorang tu ada, maka tinggal tiada. Apa? Tinggal. Bahasa lain kau tinggal galam. Tanggal tiada lagi bagus juga. Tinggal pun boleh. Tanggal pun boleh. Tunggal pun boleh. Galam tu semua boleh. Tanggal, tinggal, tunggal. Tanggal, tinggal, tunggal. Apa? Dirimu, macam mana? Ayat-ayat pujangga juga. Dirimu, tanggal. Manusia, tinggal. Yang tinggal, dirimu, tanggal. Manusia, tinggal. Yang tinggal hanya tunggal. Tu jenis kalau nak belajar hakikat boleh lah. Hakikat marifat. Kalau nak isyirab marifat pun boleh. Dirimu tanggal. Manusia tinggal. Yang tinggal hanya tunggal. Ke kena buat rambut apa? Apa dia panggil tu? Apa dia panggil? Istilah apa panggil? Dreadlock. Kena buat dreadlock. Nak buat dreadlock. Jadi tahu apa dia cerita ni? Tak tahu. Dreadlock tahu? Dunia belaka. Dirimu tanggal. Manusia tinggal. Yang tinggal hanya tunggal. Dirimu tanggal. Diri keakuan tu tanggal. Bukan aku, semua Allah, semua Allah. Diri dia tanggal.
tanggal. Keakuan diri itu tanggal. Kita kan buat aku, tanggal. Manusia tinggal. Manusia nak cakap apa, tinggalkan. Nak redha manusia tak payah, tinggalkan. Yang tinggal hanya tunggal Allah. Boleh tu. Esok masa kena tarik pula. Ramai kan geger peceng. Masa tu kita asam. Wah, lain macam pula sekarang. Hakikat. Sikit lagi nak marifat, sikit. Allah yang menentukan seperti mendaki Allah Ta'ala dan menentukannya. Akan seorang dengan ada, maka tinggal tiada. Maksud tinggal tiada tu, kalau Allah tentukan ada, maka tiada tu duduk diam-diam kat situ lah. Dia tak berat. Yalah, mana boleh ada dengan tiada duduk satu masa. Jadi bila Allah tentukan seseorang itu ada, maka tiada tu duduk kat situ. Tak situ juga. Maksud tak jadi apa-apa. Mana boleh yang tiada tu tetap berat juga. Jadi maknanya ada dan tiada dalam masa yang sama. Mana boleh? Jadi apabila seorang tu Allah tentukan telah ada, maka tinggal tiada. Tiada tu tak. Jadi Allah tak tentukan tiada. Itu yang kata setengah-setengah tu. Allah menentukan setengah perkara. Bukan maksud perkara yang dah ada. Perkara yang tak ada lagi, maka Allah memilih. Bila Allah memilih atau menentukan, memilih tu tak kena. Dia menentukan lagi cantik. Allah menentukan, bila menentukan satu ni tak tentulah. Mana boleh tentu dua-dua? Dah benda tu bertentangan. Tu. Maka tinggal tiada. Dan menentu pula dengan putih misalnya, Allah tentukan putih, maka tinggal segala warna yang lain. Warna lain tak berat lah. Duduk di satu keadaan ketiadaan. Apa ayat Quran tu apa? Kamu berada dalam satu ketiadaan. Apalah, hai. Tabarakalazi bukan? Bukan. Apa lah? Ada ayat Quran, ayat pertama. Lupa lah. Kalau ada apa? Pak Wah ni, sekejap keluar. Pak Wah tak ada, nak macam mana? Balik kampung? Pergi mana? Bukan pergi Kuantan? Dengar cerita ada macam-macam festival. Kamu pernah ketahuilah ataupun ingatkah macam tu kot? Ketika kamu berada di dalam satu keadaan yang ketiadaan. Macam itulah ayat Quran tu. Tak ada. Kemudian tiba kamu ada. Maka beratlah belah ada, maka kamu ada. Jadi nak cerita yang pasal tu, satu keadaan apa? Keadaan tak boleh. Ketiadaan lah. Tak ada. Jadi bila Allah tentukan dia ada, yang tiada tu duduk kat situ lah. Maknanya tak ada lah. Tak ada tu memang duduk situ, tak bergerak. Tak bergerak tak boleh juga. Tak ada. Jadi bila Allah tentukan ada, duduk situ dia diam dia. Macam tu. Maksudnya yang tiada tu tiada. Sebab Allah dah tentukan yang ada, maka yang tiada tu tiada lah. Yang tiada tu tiada. Kalau Kedah lagi, yang tak ada tu tak ada lagi susah. Tak ada. Ada, tak ada dengan tiada lain. Tiada, tak ada. Tidak lain, tiada lain. Tiada tu tidak ada. Dia lain, tak ada lain. Kedah tau. Yang ni okey ni bahasa ni. Maka bila Allah tentukan yang putih misalnya, tinggal yang lain. Yang lain tu tak ada lah. Okey. Dan menentu pula jihah utara, dia bagi jihah arah utara misalnya, maka tinggal ia akan segala jihah yang lain. Bila Allah tentukan itu utara, duduk situ itu utara, macam mana selatan nak ada selatan duduk bawah? Tinggal yang lain, utara lah. Yang lain tak jadilah. Mana boleh dia utara, dia selatan? Kecuali dia kona lah. Utara berbanding ini, selatan berbanding. Macam tu, bandingan lain lah. Misalnya, maka tinggal ia akan segala jihah tu arah yang lain. Dan menentu pula di suatu tempat seperti Kelantan. Kelantan. Kenapa dia bagi contoh Kelantan? Dia tentu satu tempat, orang ni berada di Kelantan misalnya. Maka tinggal ia akan segala tempat yang lain. Maka tempat lain tu tak ada lah. Allah tak tentukan lah, tak ada lah. Sebab Allah tentukan Kelantan. Mana boleh Allah tentukan Kelantan dalam masa yang sama Kedah? Mana boleh? Mana boleh satu perkara tu dua tempat? Mana boleh dua perkara yang berbeza duduk satu tempat? Mustahil akal. Dan menentu ia pula dengan seorang itu tinggi misalnya. Allah dah takdirkan dia tu tinggi, tentukan dia tu tinggi misalnya, maka tinggallah pendek. Macam mana pula Allah nak tentukan dia tinggi dan pendek dalam satu masa? Mustahil akal. Kecuali dia buat bandingan.
tinggi berbanding orang Malaysia, rendah berbanding orang Eropah. Iaitu main-main perkataan. Tapi dia tinggi dan rendah pada yang sama. Mana mustahil. Itulah dinamakan mungkin mutaqabilat. Itulah maksudnya mungkin harus mutaqabilat yang berlawanan. Mungkin yang berlawanan. Daripada setengah-setengah barang yang harus, setengah je. Makna adalah mungkin yang bukan mutaqabilah. Adalah maknanya. Okey. Daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin. Kita lah mungkin ni. Jangan fikir mungkin ni apa. Harus ni apa. Kita lah. Bukan kita. Apa sahaja yang harus ada, harus tiada. Harus akal. Ada tiada. Semualah. Habis tu apa? Masya Allah. Selain daripada Allah. Harus mungkin. Itu dinamakan mungkin mutaqabilat daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku di atas mungkin. Kalau kita nak sebut apa? Kita nak sebut makhluk, boleh juga. Nak sebut kainat, boleh juga. Nak sebut makhluk, boleh juga. Tapi dia sebenarnya ada nisbah. Bila kita sebut makhluk, nisbah dia khalik. Kalau nak menceritakan tentang kejadian, penciptaan, baru kita sebut makhluk. Sebab makhluk lawannya khalik. Khalik tu pencipta, makhluk tu yang dicipta. Tapi kalau kita membahaskan tentang wajib ada, wajib mustahil, kita kena sebut harus. Kalau kita, ataupun mungkin, baru kena. Padahal nak sebut makhluk pun boleh, tapi macam tak kena. Kita kata, sebab tu dia pakai perkataan mungkin. Kita kata kat sini, mungkin ni makhluk, kita letaklah makhluk. Makhluk mutaqabilat. Dengan maksud, makhluk yang bertentangan, yang berlawanan. Tak boleh lah. Tapi bila kita nak membicarakan tentang wajib ada, mustahil ada, harus ada, kita kena guna perkataan harus atau mungkin. Jaiz. Kalau kita pakai kainat tu pun makhluk juga, mungkin juga. Manusia, makhluk juga. Tapi kenapa tak pakai kainat? Bila menceritakan tentang memberi bekas, kita guna kainat. Alah, susah faham macam ni lah. Macam ni. Dia yang sama je. Kita anak sulung. Abang long. Okey, anak sulung abang long. Kahwin dengan isteri bongsu. Kita pergi rumah kampung isteri kita, dia panggil ayah su. Abang tapi kau ni abang long ke abang su pula? Kalau abang su apa? Abang long, kalau kalau bongsu? Pok su. Pok long lah, pok long dengan pok su. Okey. Jadi yang sulung panggil pok long. Macam tak kena. Pak long. Pak long, pok long. Pak long. Pak long. Kadang-kadang kita sebut macam tak sedap. Rupanya salah sebut. Pok long tu orang Terengganu. Pok long Soho tu. Kita pergi surau Pok Long Soho tak? Terengganu. Tak, kita bukan orang Terengganu, kita orang Pahang. Panggil Pahang apa? Pak. Pak. Jadi Pak Long, kita Pak Long. Lepas tu kita pergi rumah isteri, kampung dia, orang panggil Pak Su. Kawan kita tanya, "Engkau ni Pak Long ke kau bongsu ke?" Kau Pak Long ke Pak Su? Engkau ni sulung ke bongsu? Sekejap pada tu datang seorang lelaki. Kita panggil dia ayah. Orang tu panggil dia anakku. Engkau ni Pak Long ke Pak Su ke anak? Tiba-tiba datang budak kecil. Ayah. Ya Allah, engkau ni anak ke ayah? Tiba-tiba datang pula, tolong. Ketua kampung. Engkau ni ayah ke anak ke Pak Long ke Pak Su ke ketua kampung? Tiba-tiba datang orang perempuan. Abang. Suamiku. Engkau ni suami ke kau isteri? Macam tu. Engkau ni apa? Sekarang ni orang yang sama. Kalau nak cerita tentang anak dan ayah, engkau anak. Nak cerita tentang ayah, nak cerita dengan ayah, kau tu anak. Cerita dengan anak, kau ayah. Cerita kat rumah isteri, kampung isteri, engkau Pak Su. Cerita dekat kampung, engkau Pak Long. Cerita dari sudut kampung, engkau tu ketua kampung.
Tengok nak cerita pasal apa, maka nama dia berbeza. Kalau nak cerita tentang penciptaan, kita ni makhluk. Tak boleh kita kata kita kainat. Tapi kita memang kainat. Kita memang harus. Boleh ada, boleh tak ada. Kita memang boleh ada, boleh tak ada. Tapi, bila nak cerita tentang penciptaan, kita kena kata kita ni makhluk yang dijadikan. Bila nak cerita tentang memberi bekas, dari sudut kudrah Allah, kita akan sebut kita ni kainat. Kainat tak bagi bekas. Boleh tak sebut makhluk tak bagi bekas? Bolehlah, memang makhluk tak bagi bekas. Tapi makhluk tu yang dijadikan. Kau nak cerita tentang tak bagi bekas, sebutlah kainat. Baru kena dia punya jalan tu. Mana boleh? Harus tak bagi bekas. Mungkin tak bagi bekas. Memanglah kena, tapi tak kena. Kau balik kampung sama isteri, Pak Su. Jangan cerita Pak Long. Pak Long tu orang lain. Betul, tapi macam mana? Itulah, senang nak faham gitulah. Jadi, itulah dinamakan mungkin. Kenapa mungkin? Mungkin ni boleh ada, boleh tak ada. Mungkin. Yang bila kita menceritakan tentang sesuatu yang tentang iradah Allah, Allah menentukan, kita ni mungkin. Menceritakan kudrah Allah, kita ni kainat. Ceritakan tentang penciptaan Allah, kita ni makhluk. Semuanya sama. Semua sama. Cerita tentang Allah itu wajib ada, kita ni harus. Semuanya sama, yang sama. Cuma dia punya, tengok nak cerita pasal apa je. Cerita pasal apa. Cerita pasal tu, kita nama tu lah. Gelaran. Gelaran berbeza. Kau apa dah? Allah. Patut pun jadi dah bagi hint dah tadi. Tak perasan. 11.30 dah. Mana boleh ngaji lama-lama? Nanti alim. Nak berhenti kat mana? Tak boleh. Kena berhenti kat situ. Itulah dinamakan mungkin mutaqabilat. Itulah dinamakan mungkin mutaqabilat. Daripada setengah-setengah barang yang harus berlaku, dinamakan mungkin yang menghendaki Allah Ta'ala. Ya, situlah. Macam mana 3 hari 2 malam ni, pagi, tengah hari yang jadi, apa cerita jadi? Pagi, tengah hari, duha, tengah hari pun ada, petang ada, malam, tengah malam, esok sebelum subuh. Tapi, apa? Separuh seteng. Baru seteng. Full. Mantap. Full. Separuh. Kat situ hati separuh nak pergi kan tak pergi. Dia tak pergi, kita suruh, kita cakap pada dia, reject ini orang. Keluar grup. Berarti kat mana tadi? Lupa lah. Itulah yang dinamakan mungkin mutaqabilat. Nanti 14, 15, 16 hari apa? 14, 15, 16 hari bulan. Waktu tu cuti. Pergi Selangor. Kuala Selangor. Bila lagi nak ikut Selangor? Boleh tengok beruk dekat atas tu, Taman Melawati. Bukit Melawati tak? Oh, tempat. Bila nak balik kampung? Kau nak cerita. Bulan 9 balik kampung. Tangguh lu, tasbih tasbih kafarah dan suratan subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.